Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1060. Antara paparan utama, segera reformasi SPRM, kata TI. Saya bukan jumpa Jono tepi jalan, kata saksi. Lepas cerita harimau, keluar cerita gajah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Transparency International Malaysia (TI) merupakan sebuah badan bebas bukan kerajaan yang komited memerangi rasuah. Manakala Indeks Persepsi Rasuah (CPI) ialah penunjuk global utama rasuah sektor awam yang memberikan gambaran tahunan tahap relatif rasuah di 180 negara dan wilayah. Indeks untuk 2020 menggunakan 13 penilaian pakar dan tinjauan ahli perniagaan. Menurut TI, CPI tahun ini menonjolkan kaitan antara rasuah, demokrasi dan hak asasi manusia. Beberapa aspek yang mungkin turut terdedah dalam jenayah rasuah atau penyalahgunaan kuasa seperti persepsi orang awam dan pengubahan wang haram tidak dimasukkan ke dalam pengukuran CPI. This survey is mainly focused on public sector corruption. The views, the perception of business people when they deal with the public sector. So it also doesn't capture tax fraud, illicit financial flows, or those enablers of corruption like the middle people who are involved, or money laundering, or any type of private sector corruption that is not captured in the CPI, or informal economies and markets. Di dalam laman rasminya, TI menyenaraikan beberapa faktor yang dilihat menyumbang ke arah kemerosotan dalam Indeks Persepsi Rasuah 2021. Semua faktor tersebut berpunca daripada dua perkara, iaitu pertama, kurangnya kehendak politik pihak kerajaan untuk melaksanakan reformasi institusi bagi memerangi rasuah, dan kedua, kerajaan lebih mengutamakan politik kepartian berbanding dengan memerangi rasuah. Tindakan atau tiada tindakan oleh pihak kerajaan itu telah melahirkan kesan buruk terhadap kelakuan politik dan prestasi sektor awam. Kita lihat beberapa contoh yang sangat menonjol yang disebut oleh Transparency International dalam perkara reformasi institusi. Sehingga hari ini masih tidak ada usaha kerajaan untuk membawa usul berhubung pembiayaan politik di Dewan Rakyat. Oleh kerana itu, politik wang bermerajalela sama ada dalam pilihan raya mahupun sebagai ghanimah untuk membeli kesetiaan. Sehingga kan kita melihat ahli politik tanpa pengalaman yang relevan dilantik menjadi anggota syarikat berkaitan kerajaan dan pelaburan kerajaan GLC atau GLIC. Draft Rang Undang-Undang Independent Police Complaints and Misconduct Commission (IPCMC) telah dicairkan menjadi versi yang tidak bermakna sebagai Independent Police Conduct Commission (IPCC). Akta Rahsia Rasmi OSA masih diguna pakai yang menyebabkan kurangnya ketelusan dalam hal berkepentingan awam seperti kontrak rundingan terus. Kerajaan juga tidak mengusahakan untuk meletakkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di bawah Parlimen. Sebaliknya, ia berada di bawah Jabatan Perdana Menteri yang membayangkan ia bertuankan Perdana Menteri. Kerajaan juga gagal memperkasa Akta Perlindungan Pemberi Maklumat yang menyebabkan ketakutan untuk mendedahkan salah laku. Akta Perlindungan Memberi Maklumat 2010 telah digubal bertujuan untuk memerangi rasuah dan salah laku, lain dengan menggalakkan pemudahan pemberi maklumat membuat pendedahan kelakuan tidak wajar, melindungi orang yang membuat pendedahan daripada tindakan yang memudaratkan dan memastikan supaya pendedahan tersebut disiasat dan diurus dengan sewajarnya. Sementara itu, dalam perkara kepentingan politik kepartian, kita menyaksikan beberapa tindakan yang nampak sangat dangkal. Antaranya, mahkamah melepaskan tanpa membebaskan sesetengah individu yang didakwa dalam kes berprofil tinggi memberi persepsi negatif berhubung perjalanan proses undang-undang di Malaysia. Ini kerana individu berkenaan mempunyai hubungan dengan ahli politik di mana dalam masa yang sama, Jabatan Peguam Negara gagal memberi penjelasan. Parlimen telah digantung semasa proklamasi darurat. Didapati dana besar telah dikeluarkan pada waktu tersebut tanpa perbahasan di Parlimen.
kes perdagangan manusia Wang Kelian dan kes pembinaan kapal Littoral Combat Ship LCS pula seolah-olah mahu disapu di bawah tikar. Kerajaan juga dilihat gagal mematuhi peraturan kewangan seperti yang didedahkan laporan Ketua Audit Negara. Malah tiada tindakan dilihat telah diambil terhadap mereka yang telah menyalahgunakan kedudukan dalam pengurusan kewangan sektor awam. Justru semua parti politik mesti menyediakan kepimpinan dan kemahuan politik yang kuat untuk memacu mesej toleransi sifar terhadap rasuah. Antara yang terpenting ialah menjadikan kerajaan lebih telus dengan memperkenalkan akses kepada undang-undang maklumat di peringkat persekutuan dan pendedahan aset pegawai awam agar Malaysia berhak menyertai keahlian Open Government Partnership OGP. Sektor swasta mesti membangunkan program pencegahan rasuah yang berkesan dengan kawalan dalaman yang kukuh dalam meningkatkan integriti perniagaan. Tangani punca rasuah dengan mendidik generasi muda dari rumah dan di sekolah, menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dengan mencipta lebih banyak data sains untuk mencegah rasuah dengan alat yang berkesan. Bersihkan agensi-agensi anti rasuah daripada unsur penyalahgunaan kuasa atau menjadi khadam kepada parti politik yang berkuasa. Menjamin para aktivis boleh bercakap secara bebas tanpa takut akan tindakan balas. Tiada lagi kekebalan bagi yang korup. Malangnya, dan kejatuhan CPI baru-baru ini jelas menunjukkan kerajaan sedang menuju ke arah yang salah dalam memerangi rasuah. Pada tahun ini, Malaysia jatuh 5 anak tangga ke-62 berbanding di tangga 57 tahun 2020 semasa pentadbiran Pakatan Harapan dalam ukuran indeks persepsi rasuah bagi 180 negara dalam kajian. Daripada segi skor, Malaysia juga turun kepada 48% berbanding dengan skor 51 pada 2020. Tiba masanya kerajaan yang terbukti tidak mampu memerangi rasuah ini diganti oleh yang berupaya melakukannya demi negara, agama dan bangsa Malaysia. Jika rakyat tidak berusaha mengubahnya, maka selamanya lah kita akan terbenam semakin lama semakin jauh ke dalam lubuk rasuah. Apalagi yang ada pada anak cucu kita jika kita membiarkan rasuah berleluasa. Takkan kita tidak rasa malu dengan negara-negara miskin dalam dunia ketiga di benua Afrika yang kini lebih baik prestasi mereka dalam memerangi rasuah. Perbicaraan kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak masih berjalan. Nama Lotik Jo atau Jolo masih menjadi sebutan saksi-saksi yang dipanggil dalam kes berkenaan sebagai seorang yang penting dalam urusan kewangan 1MDB. Kemarin, bekas Ketua Pegawai Kewangan CFO 1MDB, Azmi Tahir memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa beliau bukan berjumpa dengan Jolo di tepi jalan lapor bernama. Sebaliknya, beliau percaya ahli perniagaan yang sedang diburu itu adalah wakil Najib Razak dalam 1MDB. Azmi Tahir berkata Jolo telah diperkenalkan kepada beliau oleh bekas Setiausaha Sulit Najib iaitu Allahyarham Datuk Azlin Alias. Beliau berkata demikian ketika disoal balas oleh Peguam Datuk Hariharan Tara Singh pada perbicaraan bekas Presiden UMNO itu dalam kes membabitkan penyelewengan 2.3 bilion ringgit dana 1MDB. Azlin Alias meninggal dunia dalam insiden helikopter terhempas pada 4 April 2015. Dalam perbicaraan tersebut, Hariharan bertanya, sebagai CFO ketika itu, adakah anda tidak terfikir bahawa adalah tidak wajar bagi anda menerima arahan daripada Jolo yang bukan sebahagian daripada syarikat 1MDB? Azmi Tahir menjawab, tidak, semua orang percaya beliau adalah wakil sah yang mewakili Datuk Seri Najib Razak. Saya bukan berjumpa dengan beliau di tepi jalan. Beliau telah diperkenal kepada saya oleh Allahyarham Azlin. Saksi pendakwaan ke-12 itu berkata beliau hadir mesyuarat pada 15 Disember 2013 dengan firma audit KPMG Malaysia di kediaman Najib. Menurutnya, selain Najib sendiri, bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Muhammad Hazim Abdul Rahman serta bekas pengerusi 1MDB Tan Sri Lodin Wok Kamaruddin turut hadir bersama dengan Jolo. Katanya mesyuarat tersebut diadakan susulan ketidakpuasan hati KPMG terhadap penjelasan dan dokumen tidak lengkap yang diberikan berhubung pelaburan besar syarikat itu sebanyak 2.3 bilion US dollar dalam dana tidak diketahui iaitu Bridge Global SPC yang dibuat menerusi Brazen Sky Limited, sebuah syarikat tujuan khas 1MDB. Azmi Tahir berkata demikian ketika memberi penjelasan dalam sesi soal balas dalam perbicaraan kes Najib yang didakwa atas 25 tuduhan penggubahan wang haram dan salah guna kedudukan serta penyelewengan dana berjumlah 2.28 bilion ringgit. Menurut laporan utusan online pula, Azmi Tahir beberapa kali dilihat memulangkan paku buah keras ketika disoal balas oleh pegawai bela bekas Perdana Menteri itu.
Pada satu ketika, Peguam Hari Haran menyifatkan Azmi Tahir bersikap mempertahankan diri, defensif. Namun, Azmi Tahir membidas balik. Katanya, saya tidak bersikap defensif tetapi saya menjawab apa yang awak tanya. Mungkin awak tak faham apa yang saya faham atau saya yang tak faham apa yang awak faham. Tetapi itu adalah jawapan saya. Terdahulu, Azmi Tahir diasap berulang kali oleh Hari Haran berhubung pernyataan saksinya yang menyatakan bahawa segala operasi D1MDB berlaku secara rahsia. Tadi awak menyatakan transaksi-transaksi yang berlaku adalah mengikut perjanjian. Kalau begitu, tiada aturan sulit macam yang awak kata dalam pernyataan saksi, soalan Hari Haran menurut laporan. Beliau Azmi menjawab, apa yang saya maksudkan ialah perkara-perkara yang berlaku sebelum perjanjian dibuat kerana tiba-tiba sahaja wujud perjanjian. Perkara yang membawa kepada perjanjian itu yang saya maksudkan aturan sulit. Hari Haran kemudian terus mengasak dengan menyoal, bukankah tadi awak kata ada perjanjian, ada restu daripada Datuk Seri Najib, jadi ini pemindahan wang keluar dari 1MDB bukanlah satu aturan sulit. Namun cadangan Hari Haran itu dibalas oleh Azmi Tahir dengan persoalan, jadi adakah awak mengatakan bahawa duit 1MDB yang masuk dalam akaun Jolo juga direstui Najib? Jawapan tersebut menyebabkan peguam terbabit terdiam seketika menurut laporan utusan. Perang mulut juga berlaku ketika Azmi Tahir disoal mengapa beliau mengikut segala arahan yang diterima daripada Jolo. Kenapa awak tak tanya Datuk Seri Najib semasa berjumpa di rumahnya? Soal peguam tersebut. Pegawai atasan saya ada bersama pada masa itu. Kenapa saya perlu bertanya? Jawab Azmi Tahir. Hari Haran kemudian seolah-olah menyindir jawapan Azmi Tahir. Senangnya awak kata demikian. Azmi Tahir pula membalas, awak pun senang juga tanya saya kenapa tak tanya Najib? Kenapa awak tak tanya pegawai atasan saya? Beliau juga menafikan dakwaan Hari Haran bahawa dirinya orang suruhan Jolo. Katanya pada masa itu beliau percaya Jolo adalah orang paling rapat dengan Najib. Bekas CFO 1MDB itu menjelaskan beliau berjumpa Jolo bukan di tepi jalan. Saya jumpa dia bersama dengan Najib, tegasnya seperti dipetik. Pada perbicaraan terdahulu, Azmi Tahir menafikan namanya digugurkan daripada saman sivil dikemukakan syarikat itu supaya beliau memberikan keterangan yang menunjukkan Najib Razak bersalah dalam tuduhan jenayah di mahkamah. Azmi Tahir bagaimanapun tidak bersetuju dengan cadangan peguam yang bertalu-talu menyoalnya dan mempertikai kewajaran namanya digugurkan daripada saman dan tiada pendakwaan jenayah dikenakan terhadapnya. Menjawab persoalan itu, beliau berkata tidak tahu mengapa dirinya tidak didakwa. Sekali lagi, saya tidak tahu mengapa sesetengah individu tidak didakwa. Ketua Pegawai Eksekutif, CEO saya tidak didakwa. Ahli lembaga pengarah tidak didakwa. Saya tidak tahu mengapa ada yang didakwa dan saya tidak, tegasnya. Beliau juga menafikan cadangan peguam bahawa beliau mempunyai kawalan sepenuhnya terhadap urusan kewangan syarikat. Azmi Tahir menegaskan walaupun memegang jawatan sebagai CFO, beliau tidak mengawal setiap sen wang kerana tidak terbabit dalam kesemua transaksi yang berlaku di 1MDB. Jelasnya segala tindakan berkaitan transaksi pemindahan wang adalah atas arahan yang diberikan kepadanya oleh Jolo. Pimpinan UMNO dan Macai terus berteriak bahawa ini adalah konspirasi untuk menyumbat Najib Razak ke dalam penjara. Namun untuk rekod, KPMG bersetuju dengan penyelesaian bernilai RM333 juta bagi memenuhi kesemua tuntutan yang berkaitan dengan tanggungjawab fidusiari mereka dalam pengauditan akaun 1MDB untuk tempoh 2010 hingga 2012. Penyelesaian dengan KPMG bernilai lebih daripada 800 kali ganda fee audit yang diperolehi KPMG adalah salah satu penyelesaian berkaitan 1MDB yang terbesar oleh sebuah firma audit di Asia Tenggara. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ini membuktikan tekad kerajaan Malaysia untuk meneruskan segala usaha pemulihan terhadap semua pihak yang terlibat dalam 1MDB dan entiti yang berkaitan dengannya. Kerajaan Malaysia akan memastikan tindakan sewajarnya diambil terhadap semua individu atau entiti yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam skim Global 1MDB ini, katanya lapor bernama. Penyelesaian ini tidak akan memberi kesan atau menjejaskan tuntutan Malaysia terhadap individu seperti Jolo dan pihak lain yang berkaitan dengannya dan individu masih diburu oleh pihak berkuasa berhubung dengan skandal kewangan 1MDB, lapor bernama 16 September 2021. Masih anggap ini konspirasi. Kisah pembalakan bagus untuk populasi harimau yang disebut oleh Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan, Abdul Khalim Abu Samah, mendapat sokongan Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah. Beliau mempertahankan kenyataan Abdul Khalim yang kini dikecam oleh aktivis alam sekitar dan netizens. Muhammad Amar berkata pembalakan yang teratur serta mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Tanah Negara membantu pengurusan dan kestabilan hutan. Beliau merujuk kepada kajian tabung hidupan liar sedunia WWF yang dibuat pada tahun 2009. Yang disebut itu betul, ada kajian orang buat. Berdasarkan pandangan itu, makna pembalakan ini
Maksudnya pembalakan terpilih boleh bantu pengurusan hutan. Tak bangkitlah isu orang salahkan pembalakan seolah-olah pembalakan menyebabkan harimau keluar, banjir dan lain-lain. Semua itu tak betul, kita amalkan sustainable logging, katanya di Peti Astro Awani. Muhammad Amar mempersoalkan sekiranya pembalakan menyebabkan harimau keluar, mengapa binatang liar lain seperti gajah, beruang dan sebagainya tidak berkeliaran di perkampungan orang asli. Sebelum itu, Abdul Khalim dilapor berkata apabila ada aktiviti pembalakan, banyak tumbuhan baru tumbuh yang seterusnya menarik minat haiwan seperti kancil dan sebagainya untuk datang ke kawasan tersebut. Bagaimanapun, aktivis alam sekitar membidas kenyataan Jabatan Perhutanan Kelantan yang disokong Timbalan Menteri Besar Kelantan itu. Menurut Pegawai Lapangan Sahabat Alam Malaysia SAM Mio Razak Mio Abdul Rahman, Jabatan Perhutanan Kelantan sengaja alih isu sebenar. Beliau berkata isu sebenar yang menyebabkan harimau dan hidupan liar hampir pupus ketika ini disebabkan kemusnahan habitat mereka. Katanya kemusnahan tersebut akibat daripada pelaksanaan projek ladang hutan, ladang monokultur berskala besar dalam kawasan hutan simpanan kekal HSK. Selain itu, terdapat pengubahan guna tanah lain dalam HSK terutama untuk kegiatan pelombongan tanpa kawalan di sebalik kelulusan laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling, laporan EIA dan mempunyai standard and operating procedure. Pelaksanaan projek ladang monokultur dan kegiatan pelombongan dalam kawasan HSK memusnahkan litupan hutan asal melalui kaedah pengusaha-hasilan pembalakan secara tebang habis. Hampir 28% daripada HSK di negeri Kelantan telah dizonkan sebagai zon pembangunan ladang hutan dan peratusan tersebut tidak termasuk keluasan untuk tujuan pelombongan yang dilakukan dalam HSK, tegasnya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, kenyataan Abdul Khalim bahawa negeri Kelantan mengamalkan pengurusan hutan secara mampan, mematuhi kuota catuan tebangan tahunan CTT dan mematuhi pensijilan Malaysian Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management MCNI di bawah skim pensijilan kayu bala MTCS boleh dipersoal. Mio menegaskan bahawa pensijilan bagi negeri Kelantan telah digantung sejak 2016 sehingga kini dan salah satu faktor digantung adalah kerana membala melebihi kuota CTT. Beliau berhujah bahawa penggantungan pensijilan di bawah MTCS adalah salah satu petunjuk bahawa kerajaan negeri tidak mempunyai dasar dan iltizam untuk mengurus dan mengusaha hasil sumber hutan secara mampan. Saya sebagai aktivis alam sekitar berharap Kerajaan Negeri Kelantan dan Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan dapat mempertimbang untuk menghenti dan tidak meluluskan lagi projek pembangunan ladang hutan serta pelombongan berskala besar dalam kawasan HSK. Saya juga berharap Kerajaan Negeri Kelantan dan pihak-pihak berkuasa berkaitan mematuhi dan mengguna pakai rancangan pemajuan terutama rancangan fizikal negara RFN dan lain-lain dasar yang berkaitan di samping menguatkuasakan peruntukan undang-undang sedia ada, tegasnya. Pelbagai komen daripada netizen yang disertai lakaran kartun telah muncul sejak keluarnya kenyataan bahawa pembalakan baik untuk harimau. Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Malaysia PEKA secara sinis berkata, daripada udara pun dah nampak corak kulit harimau pada lanskap. Inikah yang dimaksudkan dengan pembalakan baik untuk harimau? Soal PEKA terhadap beberapa visual hutan yang botak dalam Facebook NGO berkenaan. Cuba besarkan gambar tu, mungkin nampak harimau makan sandwich kancil untuk sarapan, sindir PEKA. Sabtu lalu, PEKA serta beberapa NGO telah menyerahkan memorandum tuntutan mereka kepada Istana Negara. Mereka menggesa Yang di-Pertuan Agong untuk mendesak moratorium pembalakan selama 25 tahun di seluruh negara. Mereka juga menuntut keseluruhan kompleks hutan di Banjaran Titiwangsa diwartakan sebagai taman negara bagi menjamin perlindungannya. Satu petisyen menerusi laman change.org oleh Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM menuntut moratorium pembalakan untuk tangani perubahan iklim kini telah mendapat lebih 207,000 tanda tangan. Jika semua tuntutan aktivis demi menjaga kelestarian alam sekitar dan sekaligus nyawa rakyat itu tidak penting bagi pihak yang berkuasa, apalagi yang mereka utamakan, adakah kita mahu menyaksikan lagi bencana alam yang lebih dahsyat atau kejadian rakyat yang tidak berdosa menjadi korban pak belang? Benarkah tiada gajah yang keluar hutan? Berpuluh sudah berita yang terbit mengenai gajah-gajah liar yang keluar dari hutan dan merosakkan tanaman dan ladang. Pemimpin jangan buat buta, pekak dan tuli. Ingat doa pihak yang dianiaya tiada hijab. Haiwan dan seluruh alam juga berdoa. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portaljomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.